Kalau susah cari tanda-tanda tu, jumpa Haji Simpul. Dengan sekali pandang je, dia boleh kenal sama ada seseorang tu dari keturunan manusia harimau atau bukan. Antara tanda-tandanya, alur bibirnya terlalu dalam. Kalau bermisai, sebelah kiri dan kanan keras dan luar biasa panjangnya. Walaupun dipotong setiap hari, tetap panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 175, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni. Saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah. Kak Sun pernah nampak sekali, tapi dia tak rasa takut pun. Masa mula kerja dulu, Abang Mia suruh Kak Sun menginap di sebelah bilik rahsia. Lebih kurang seminggu menginap dekat situ. Pada satu petang menjelang kesenja, tiba-tiba muncul orang hitam dekat pintu bilik dengan wajah masam. Lepas tu Kak Sun cakap pada orang hitam tu yang anak tuan rumah suruh dia duduk dekat situ. Selesai je Kak Sun cakap macam tu, orang hitam tu tersenyum dan terus hilang. Apa yang menarik tentang Kak Sun ialah cara dia sampaikan cerita penuh dengan perasaan. Ada ketikanya terasa amat lucu, tapi makin lama makin terasa seram, macam ada makhluk halus yang ikut pergerakan mereka. Kak Sun sambung cerita, bila ayahnya mati, Abang Mia buat keputusan nak jual barang-barang antik dalam rumah ni, macam lampu Aladin, ukiran patung kayu, peti kain, mesin jahit, peti nyanyi dan macam-macam lagi. Sebab tak ada tempat nak simpan lagi. Lagipun simpan barang-barang lama ni banyak pantang larangnya. Silap-silap cara boleh bawa padah. Ramai orang yang beli, tapi mereka alami hal-hal ganjil. Keluarga mereka hidup tak aman disebabkan si ayah minat barang-barang antik, anak isteri terima padah, diganggu pengawal rumah, hidup tak aman. Kata Kak Sun lagi, seorang peniaga yang bekalkan keperluan harian untuk keluarga Mia jatuh hati dengan almari antik dari China. Tanpa fikir panjang, dia terus beli almari itu dan letak di kedainya. Semua pelanggan yang datang ke kedainya rasa kagum dengan keindahan ukiran pada almari itu. Pemilik kedai hanya tersenyum bangga. Tapi pada satu subuh, pemilik kedai didatangi oleh manusia hitam berbadan besar. Paksa dia supaya pulangkan balik almari antik tu ke rumah keluarga Mia. Pada mulanya pemilik kedai tu buat tak tahu je dengan permintaan manusia hitam tu. Tapi dalam kunjungan berikutnya, manusia hitam berbadan besar mula perlihatkan kemarahannya. Pemilik kedai terpaksa mengalah dan pulangkan balik almari antik ke tempat asalnya. Kalau ada pekerja yang kurang ajar atau tak disenangi oleh Kak Sun, mesti diganggu oleh orang hitam berbadan besar yang disebut oleh Kak Sun sebagai pengawal rumah. Akibatnya pekerja tu terus minta berhenti kerja. Pernah sekali tu Samion lewat sikit tinggalkan kawasan rumah batu tu sebab dia tolong Kak Sun ubah pasu bunga orkid dari bangsal ke tempat lain. Disebabkan asyik tolong Kak Sun, tak sedar hari dah remang senja dan secara tak sengaja Samion terserempak dengan sosok seorang wanita Cina tua. Akibat terkejut, Samion terus menjerit dan lari lintang pukang. Beberapa pasu orkid pecah. Sejak kejadian tu, Samion tak berapa suka kalau Kak Sun ajak dia tolong buat kerja dekat bangsal tu. Dia hanya tolong setakat pukul 6 je. Biasanya manusia hitam berbadan besar tu datang bila Kak Sun hadapi masalah atau datang bagi petanda dan alamat. Contohnya sebelum TJ dan Andi datang, Kak Sun dah dapat alamat atau gambaran yang mereka berdua akan tiba dekat sini. Alamat atau tanda-tanda yang Kak Sun dapat tu dia akan bagi tahu pada Mia. Tapi tak semua. Kalau alamat tu bawa tanda-tanda bahaya, baru Kak Sun bagi tahu. Kedatangan Andi dan TJ bersama Tok Haji, Kak Sun tak bagi tahu Mia sebab penjaga rumah ni dah kenal Tok Haji. Dia tu kawan baik arwah ayah Mia.
Dia tahu asal-usul sejarah rumah tu. Pernah dululah sepupu Kak Sun tinggalkan basikal kawan karibnya yang dipinjam dekat bangsal ni, sebab kawan karibnya yang bekerja dengan Mia nak guna basikal tu. Kak Sun bagi tahu pekerja tu basikal dah ada dekat bangsal. Yang peliknya, dah 2-3 kali pekerja tu datang, tapi dia tak ambil pula basikal tu. Dia tengok je. Mia merungut pada Kak Sun. Dia kurang senang basikal tu tersadai dekat kawasan rumahnya. Kak Sun sendiri pun rasa hairan kenapa kawan sepupu dia tak nak ambil basikal tu. Dia cuma tengok je. Hinggalah pada suatu petang secara tak sengaja, Kak Sun berkata, basikal ni ada tuannya, kamu berikan pada tuannya bila dia datang. Tak sampai 2 jam kemudian, pemilik basikal tu datang dan terus ambil basikalnya. Kali ni senang betul nak ambil. Selalu tu bila saya nak pegang handle basikal macam ada orang tahan, kata pemilik basikal tu pada Kak Sun. Dan Kak Sun mula faham siapa sebenarnya yang halang pemilik basikal tu ambil haknya. Bila basikal tu dah tak ada dekat situ, Kak Sun rasa senang hati. Dan pada sebelah malamnya, Kak Sun didatangi oleh pengawal rumah batu lama tu. Salah kamu sendiri suruh orang luar letak sesuka hati. Kau bukan tak tahu aku mengawal seluruh kawasan rumah ni, jadi barang tu aku jagalah. Cuba kamu cakap barang tu milik orang ni untuk sementara waktu saja. Lagipun bersopan sikit, kalau nak tumpang barang minta izin dulu. Kak Sun yakin kalau orang yang datang ke kawasan rumah batu lama tu tak buat hal, tak kurang ajar, usik itu usik ini, tak cakap sebarangan, mesti penunggu rumah tak ganggu mereka. Kemudian Kak Sun pun buka kisah tentang 2 orang kawan kepada Abang Mia. Seorang Melayu dari keturunan Bawin dari Singapura, seorang lagi dari Aceh. Tujuan mereka datang untuk cari barang-barang antik. Sebaik saja masuk ke ruang rumah batu lama tu, mereka berlagak macam rumah tu sebuah tempat pameran. Masuk sana, masuk sini, usik itu, usik ini, dan bercakap ikut sedap mulut je. Kak Sun pun mereka panas semacam je. Nasib baik mereka tak masuk bilik larangan. Tapi mereka kena juga. Orang Melayu dari Singapura tu tiba-tiba menjerit tak tentu pasal, macam kena rasuk. Orang dari Aceh pula dibaling dengan batu dan dipukul dengan kayu. Tubuhnya jadi bergak-mengkak. Tak tahu siapa yang pukul. Mereka berdua terpaksa dibawa keluar dari rumah lama. Sebaik berada dekat luar rumah, orang yang menjerit tadi terus berhenti menjerit. Orang yang dipukul tak kena pukul lagi. Mereka terus cabut. Kata Kak Sun lagi, memang ramai yang datang ke rumah lama tu untuk beli barang antik, tapi kebanyakannya pulang dengan tangan kosong. Mereka terasa macam ada yang menghalang. Kalau berjaya beli, mesti tak lama. Dalam masa sebulan 2, mereka terpaksa pulangkan semula. Selain dari Tok Haji, ada seorang lagi yang tahu tentang keluarga Mia dan rumah batu lama tu, iaitu Haji Simpul. Rumahnya dekat hujung kampung. Umurnya dah dekat 90 tahun. Giginya masih kuat. Rambut dah memutih seluruh kepala, tapi penglihatan dan pendengarannya masih elok. Dia ada sebut tentang Mia pada Kak Sun. Apa katanya tentang Mia, Kak? Tanya TJ. Kak Sun tersentak dan terdiam. Dari air mukanya nampak kesal sebab tersebut nama Haji Simpul. Andi bersuara, boleh Kak Sun bawa kami jumpa dia? Nak buat apa? Bukan apa-apa, saya cuma nak tanya rahsia diri dan keluarga Mia. Bila saya dah tahu rahsia keturunan saya, kalau bagus, saya nak jadikan Mia yang cantik tu isteri saya, Kak Sun. Kak Sun segera bangun dan berjalan mundar-mandir depan mereka. Dia betul-betul nampak resah. Kemudian dia duduk semula dan pandang Andi, atas bawah, atas bawah. TJ pula yang jadi resah. Kak Sun tak bagi mereka jumpa Haji Simpul sebab kalau setakat nak tahu rahsia macam mana nak kahwin dengan Mia, Kak Sun sendiri boleh terangkan. Haji Simpul dah bagi tahu pada Kak Sun dulu. Masa si Badrul dari kampung Bangkok nak masuk meminang Mia, masa itulah Kak Sun dengar Haji Simpul nasihatkan Badrul supaya cari anak dara lain di tanah Kerinci ni. Bukan apa, Mia dan Badrul tak selari, tak serasi hidup sebumbung, sebab hanya anak cucu orang yang keturunan dengan datuk nenek Mia je yang boleh menikah dengan Mia. Orang yang tak seketurunan kalau kahwin dengan Mia akan kesusahan. Paling tak rumah tangga mereka tak aman, saling bercakaran, tak boleh dapat keturunan. Paling dahsyat, si suami jadi kurus kering dan akhirnya mati tanpa dapat dikesan jenis penyakitnya. Tapi apa Tama? Cakaplah. Mustahil. Keturunan datuk nenek Mia bukan Tuhan yang boleh tentukan kebahagiaan dan kecelakaan orang lain. Tentang tu aku tak tahu. Tapi itulah yang dicakapkan orang-orang tua yang sebaya dengan Haji Simpul. Itulah sebabnya orang tak berani masuk meminang Mia. Ya, saya setuju. Kalau dah orang-orang tua kata macam tu, ertinya perkara tu betul lah. Kata Kak Sun, Haji Simpul bagi tahu orang dari keturunan manusia harimau je yang layak jadi suami Mia. Orang-orang tua dekat sini masa dulu suka sangat mendampingi binatang secara gaib. Binatang-binatang tu dijadikan sebagai suruhan untuk jaga keturunannya. Inilah satu-satunya keistimewaan orang-orang tua di Kerinci masa dulu. Macam mana dengan Abang Mia? Dia beristerikan orang yang seketurunan dengan datuk neneknya?
Tidak, kalau macam tu dah tentu rumah tangga mereka tak bahagia, porak-poranda. Perkara tu aku tak tahu. Menurut Haji Simpul, orang lelaki keturunan manusia harimau boleh berkahwin dengan perempuan bukan keturunan manusia harimau. Kenapa macam tu pula? Semuanya ni merepek. Tama, kamu mesti dengar apa yang Kak Sun cakap. Dia lebih tahu tentang hal ni. Dia orang sini. TJ segera minta maaf pada Kak Sun. Nasib baik Kak Sun tak ambil hati. Kata Kak Sun, semua ni ada sebab. Anak dara manusia keturunan harimau ni ganas, cepat panas darah. Bila suaminya dari keturunan yang sama, dia tak boleh buat sebarangan. Kuasa gaib suaminya, kalau panas sama panas, ertinya sama-sama kuat. Mereka kadang-kadang tak dapat keturunan. Macam mana nak tahu seseorang tu dari keturunan manusia harimau? Tanya Andi. Kata Kak Sun lagi, ada tanda-tanda tertentu. Kalau susah cari tanda-tanda tu, jumpa Haji Simpul. Dengan sekali pandang je, dia boleh kenal sama ada seseorang tu dari keturunan manusia harimau atau bukan. Antara tanda-tandanya, alur bibirnya terlalu dalam. Kalau bermisai, sebelah kiri dan kanan keras dan luar biasa panjangnya. Walaupun dipotong setiap hari, tetap panjang. Sekelompok rambut di tengah umbun-umbun berwarna kemerahan, berbelang putih hitam. Bila marah, selalu nak garu dinding atau cakar tanah sambil keluarkan suara menderam. Dan pada masa itu, jambang yang ada di kiri kanan pipi bertukar jadi lebat dan bulu roma di muka terus muncul. Bila tidur malam, dengkurnya macam kucing nak bergaduh. Kamu berdua ada tanda-tanda yang aku sebutkan tadi? Saya tak ada. Macam mana dengan kamu, Andi? Saya tak tahu apa nak kata. Terpulanglah pada Kak Sun. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.